Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal, dan kita sudah pun melewati kepada 9 surah daripada surah Al-Fatihah sehingga surah At-Taubah yang kita ikuti, dan pada hari ini kita akan bersama dengan surah yang ke-10 iaitu surah Yunus, surah Makkiyah. Kita kembali semula kepada Makkiyah selepas kita bersama dengan surah Madaniyah. Surah Fatihah Makkiyah, kemudian Baqarah sehingga Maidah itu Madaniyah. Surah ke-6 dan surah ke-7 Makkiyah, surah ke-8 dan ke-9 adalah Madaniyah, dan kembali semula kepada fasa Makkiyah yang amat panjang sekitar sehingga juz yang ke-18 19 ya, surah yang beberapa surah yang ada sebelum kita masuk kepada surah Al-Hajj, surah Madaniyah nanti satu masa nanti insya-Allah. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Dari tukar pula Ustaz ni. Okey, sama Ustaz Zizi tu. Masya-Allah. Sihat Ustaz ni? Alhamdulillah Ustaz Fazrul. Alhamdulillah. Sama Ustaz ya. Alhamdulillah. Lepas apa nama? Kata yalah dah berapa 10 juzuk dan juga apa nama kita berada dalam juzuk yang ke-11 sekarang 11, ini Ustaz ya. Dan surah baru pada hari ini. Surah baru pula hari ini, surah Yunus. Allahu akbar. Alhamdulillah Ustaz. Banyak pengajaran dan juga memberi semangatlah Ustaz ya. Sebenarnya dalam surah dia, cabaran surah Makkiyah ini adalah dia tak semacam surah Madaniyah. Surah Madaniyah ni kita jelas dia punya peristiwa-peristiwa yang berlaku, tapi surah Makkiyah ini adalah untuk membetulkan cara berfikir, cara melihat sesuatu perkara. Kadang-kadang dia masuk ke sana, pergi ke atas, pergi ke akhirat, pergi ke dunia ya. Jadi ini adalah perkara yang untuk meneguhkan keimanan akidah kita dan juga cara kita berakhlak dalam kehidupan kita seharian. Jadi pada hari ini Ustaz ya, kita nak mulakan ya dengan kita melihat kepada sinopsis pada hari ini. Bermula daripada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua, Allah menceritakan tentang wahyu ya, tentang wahyu dan apakah cabaran dan apakah peranan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Diteruskan pada ayat yang ketiga iaitu Allah pencipta langit dan bumi, kewajipan makhluk adalah menyembahnya. Dan kemudian pada ayat yang keempat, penetapan hari kebangkitan dan hari pembalasan untuk sama-sama kita jelas apakah hala tuju, sebagaimana kalau ada matahari dan bulan itu untuk menentukan kalender, ada tujuan ya, bukan Allah ciptakan matahari bulan begitu sahaja, maka itu jugalah yang kita perlu ikuti. Dan pada ayat 5 hingga 6 di hujung halaman yang ke-208 ini ialah penetapan kuasa ilahiyah, kuasa Allah di alam ini dengan adanya matahari, bulan dan pertukaran siang dan malam untuk melindungi kita daripada segala cabaran masalah dalam kehidupan. Jadi sama-sama kita ingin mulakan bacaan kita daripada ayat 1 hingga 4 daripada surah Yunus, surah yang menjadi surah Makkiyah Ustaz ya, menekankan tentang iman, tentang akhlak, bagaimana kita boleh memajukan lagi kehidupan kita seharian insya-Allah. Jadi silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu-ibu, ayah-ayah, bapa, kakak sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi bersama dalam My Quran Time, dan hari ini kita telah berada di juzuk yang ke-11, surah yang ke-10 saja. Dan halaman yang kita nak baca hari ini permulaan surah yang baru, iaitu surah Yunus. Dalam halaman yang kita nak belajar hari ini ada 6 ayat, ada 6 ayat sahaja. Surah Yunus ni kalau kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan, ayat-ayat dia agak panjang-panjang juga sahaja. Maknanya ayat dia 2 baris, kadang-kadang ada 3-4 baris. Jadi subhanallah, mencabar juga untuk kita melihat dari segi, kalau kita melihat ayat yang kedua pun Ustaz dah mencecah hampir 3 baris Ustaz. Wah, jadi kalau dari segi waqaf dan juga ibtidak ni, kalau bacaan Al-Quran tu kita memang kena hati-hatilah. Betul. Sebab kita nak kenal pasti dekat mana tempat kita nak waqaf dan juga waqaf dan juga ibtidak, nak mula balik. Ustaz Fazrul tak apa, nafas dia panjang. Panjang tu yang kat sini je. jadi macam saya, nafas saya taklah panjang. Jadi kita kena tengok nanti, dan insya-Allah Al-Quran atau mushaf yang kita guna ni, mushaf amazing ini saja, dia akan membantu kita lah, ada kod warna tu insya-Allah. Dan juga masih ceria lagi tu Ustaz, sahabat-sahabat kita Muk Raya lagi Ustaz. Masih di Syawal ini. Jangan lupa share di Facebook. Jangan lupa share. Dalam kemeriahan Aidilfitri, dalam suasana yang baru ini, sebarkan terus Al-Quran. Baik, kita mulakan bacaan kita surah Yunus hari ini. Kita mula dulu dengan bacaan Bayyati, Murattal Bayyati insya-Allah. Ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga saja. Keempat dulu. Keempat. Ayat pertama hingga ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Akana linnasi ajaban an awhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa bashiril ladhina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, terima kasih ucapkan pada Ustaz ya, 4 ayat Ustaz ya. Yes, panjang tu ya, sampai betul. ke bawah. Sebelum ni ketika Ramadan yang baru berlalu Ustaz, kita baca pendek-pendek ayat-ayat. Jadi ini dah kita mula masuk balik. Dah mula. Bacaan separuh halaman ataupun hampir satu halaman penuh lah. Dalam kita baca pertemuan kita ini. Pertemuan kita. Jadi harapnya pada ada yang beri mesej kepada saya, dia kata ulang kaji hari itu tu macam pendek-pendek lah kan. Tidak dalam itu ulang kaji Ustaz ya. Itu ulang kaji pada tuan-tuan untuk kita ingat balik sedikit bagi setiap halaman itu apakah yang telah kita ikuti, tetapi yang kita dalami setiap hari dalam My Quran Time ini adalah lebih detail Ustaz ya, lebih terperinci. Dan inilah surah Yunus. Surah Yunus ini adalah pasangan kepada surah Hud Ustaz ya. Jadi kalau katakan di dalam surah Yunus ini nanti kita akan bertemu dengan kisah Nabi Musa ya, dalam surah Yunus ini. Surah Hud nanti kita akan bertemu dengan kisah Nabi Musa juga sedikit. Ya, dalam surah ini, surah Yunus, kita akan berjumpa dengan kisah Nabi Nuh sedikit. Di sana pula yang banyak di dalam surah Hud. Itu pasangan ya, selain daripada ya mesejnya itu saling melengkapi ya pada surah 11 ataupun surah 10 dan juga surah 11. Apakah kandungan besar dalam surah Yunus ini? Salah satunya ialah ketentuan Allah dalam kehidupan kita. Ya, salah satu kisah yang akan dirakam ialah kisah menarik Ustaz ya. Kisah kaum Yunus ya. Kan Nabi Yunus tu dia kira merajuk sikitlah ya. Merajuk keluar tetapi bertaubat. Kerana bertaubat dan akhirnya Allah nak timpakan azab kepada kaum Yunus itu, tetapi kaum mereka pun bila dia sedar-sedar nabi kami ni dah tak ada, mereka juga bertaubat. Allah angkat balik, tak jadi azab ke tempat itu. Dah dekat dah nak kena azab ya. Zaman dahulu kalau kena azab itu memang terbalik, puting beliung dan sebagainya, tapi tak jadi. Tidak jadi, Allah selamatkan. Yang menunjukkan apa sebenarnya dalam hidup kita ni taubat. Kalau kita tuan-tuan perasan, ini adalah mesej daripada surah nombor 9. Taubat, 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 taubat. Dan kalau kita nak elakkan daripada kemalangan, cabaran dalam hidup yang besar, yang terkesan besar pada hidup kita, taubat. Tetapi Allah nyatakan pada hujung surah Taubah yang kita dalami semalam ya, iaitu apabila orang-orang yang ada penyakit hati ini ataupun Allah nyatakan bahawa setiap tahun paling kurang sekali ataupun 2 kali. Menarik fakta ni Ustaz ya. Kalau orang yang ada Quran tapi tak kisah ataupun dia tidak mahu baca Al-Quran, Allah akan panggil dia juga. Caranya macam mana? Allah akan beri kepadanya 1 ujian ataupun 2 ujian setahun. Bersedia je lah kan. Kira macam kalau takaful tu, bersedia je lah nak bayar kepada orang ini kalau dia accident ke apa ke, kalau katakan dia tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran ayat 126 surah Taubah yang kita dah dalami semalam. Baik. Pada hari ini kita ingin melihat kepada ayat pertama ya. Ayat pertama surah Yunus, Alif Lam Ra. Saya tak tahu maksudnya Ustaz. Alif Lam Ra, Allah saja yang tahu. Imam Fakhrul Razi menyatakan, Fakhruddin Ar-Razi menyatakan kalau katakan kita nak masuk ke dalam di dalam Al-Quran ini, kita kena ada sikap ya, mindset, iaitu apa? Saya tak tahu ya. Kita minta hidayah ya, tetapi Allah tak bagi kita semua ilmu. Pasal apa? Pasal kalau Allah bagi kita semua ilmu, kita boleh jadi gila kot ya, jadi tak betul. Pasal apa? Pasal kita amat lemah. Maka bila kita mengaku kita lemah, Allah yang tahu, maka Allah bekalkan kepada kita ilmu yang cukup untuk kita, namanya tilka ayatul kitabil hakim. Allah membekalkan kepada kita ayat-ayat Quran yang penuh dengan hikmah. Anak 10-15 tahun bila baca dan memahami Al-Quran, cara berfikirnya seperti ayah ataupun dewasa umur 30-40 tahun. Bagi seorang yang duduk kampung tetapi bila dia membaca Al-Quran, dia tahu isu antarabangsa, isu antara Yahudi, Nasrani, dia tahu.
Pasal apa? Pasal di dalam tilka ayatul kitabil hakim ini ada hikmah. Ada hikmah, dan di sini tidak seperti surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Di sana huda lil muttaqin, ya. Di sini Allah menyatakan kitab ini al-hakim, sumber hikmah, ya, sumber hikmah dalam kehidupan. Jadi pada ayat yang kedua, layakkah manusia kehairanan bahawa kami memberikan wahyu kepada seorang lelaki di antara mereka, berilah peringatan kepada manusia dan gembirakanlah orang-orang beriman bahawa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang kafir berkata, sesungguhnya orang ini benar-benar ahli sihir yang nyata. Panjang ayat ini. Betul, tapi kita boleh ambil beberapa poin. Ada orang pada zaman Mekah itu dia takjub sangat, takjub yang sindir, sebenarnya bukan takjub yang betul-betul kagum. Dia kata ajib ya, daripada kalangan kita jadi rasul, kan, lebih kurang gitu Ustaz ya. Kalau katakan zaman sekarang lah kan, ya ke dia ni dia bawa kita tak ada nabi dah, tapi kalau ada orang gelar begitu, kita dah habis nabi. Tapi kalau kita hidup zaman nabi pun Ustaz ya, tak pasti kita ni mudah atau tidak untuk percaya, kecuali bila kita ada rasa rendah diri dalam kehidupan. Maka Allah kata Nabi ini dihantar untuk apa? Yang pertama, an anzirin nas, untuk mengingatkan, memberi amaran kepada seluruh manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, wabasyiril ladzina amanu, memberi kabar gembira kepada orang yang beriman. Annalahum qadama sidqin 'inda rabbihim, bahawa mereka mempunyai sebagai qadama sidqin, ni satu istilah yang kira jarang muncul Ustaz ni dalam Quran. Maksudnya orang beriman ini dia ada langkah dia itu lebih ke depan lagi berbanding dengan orang yang tidak menerima kepada iman. Maksudnya mereka ni maju. Qadama sidqin. Dan kalau ikutkan pada hari akhirat nanti, orang yang tidak beriman dia statik, tak boleh bergerak dah. Tapi orang beriman dia boleh bergerak dan terus sampai menuju ke syurga. Yang tidak beriman dia takut sangat sampai dia terpana dan terjerat di tempatnya berdiri ketika di akhirat nanti. Qalal kafiruna inna hadza lasahirun mubin. Orang-orang kafir itu menyatakan apa yang diwahyukan pada nabi, yang dibawakan Quran itu, dikata lasahirun mubin. Satu, sebagai kutukan bahawa ini sihir. Tapi dalam masa yang sama, ialah menarik Ustaz ya. Nabi dia tak bawa magic seperti apa, contohnya bawa ular ke, dia tak bawa sesuatu yang pelik. Hanya bawa perkataan saja. Dengan perkataan ini menyebabkan apa? Mereka cakap sihir. Pasal apa? Pasal dia bukan nampak benda yang pelik, tetapi dia dengar satu perkataan saja dia rasa macam lain macam, ya. Itu yang sebagai ini, bila mereka gelar nabi sebagai sahir ini sebenarnya pujian juga. Betul, nak menyatakan bahawa mereka yang bukan beriman pun merasai ada sesuatu yang lain macam daripada wahyu yang Allah berikan, yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah Quran yang kita baca sekarang. Yang tuan-tuan rasa bila Ustaz Tarmizi baca, Ustaz ya, bila Ustaz Tirmizi baca, orang yang tak faham pun dia tiba-tiba apa istilahnya melting down. Ya, bahasa Inggeris Ustaz ya. Bahasa Inggeris. Okey. Cair. Ya, cair. Macam mana dia boleh jadi cair tersebut? Itu yang mereka kata ini lain macam ni. Ya. Pasal apa? Pasal mereka ni pakar Arab Ustaz. Pakar bahasa Arab. Abu Jahal tu. Kalau banding, kalau saya memang jauhlah dia punya bahasa Arab dia tu, pasal dia memang Abu Hakam nama asalnya, tapi Nabi gelarkan Abu Jahal. Tapi akhirnya dia pun sendiri bila dengar Quran tu dia lain macam, kan? Sampai pasal mereka ni sombong, dia tak cakap bahawa mereka ini adalah mukjizat, tapi dia cakap ini adalah lasahirum mubin. Pada ayat yang ketiga, Allah menceritakan tentang siapa Allah. Ya, tentang siapa Allah. Jadi apa kaitan dengan ayat 2 dan ayat ketiga itu? Maksudnya ayat yang kedua itu Nabi nak membawakan kepada ketauhidan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tema dalam surah-surah Makkiyah, ya, di mana menegaskan sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas arasy, ya. Satu poin yang saya nak highlightkan sini ialah 6 masa. 6 masa ini tak sama dengan 6 hari. Ya, kat sini 6 hari Ustaz ya, ataupun 6 masa. Tak semestinya sama, bukan samalah dengan hari kita. Pasal hari kita ni mengikut putaran bulan matahari kan, matahari dan mengelilingi bumi.
Itu yang ada 24 jam. Tetapi kita kena ingat ketika penciptaan langit dan bumi, tidak ada bumi, tidak ada matahari, tidak ada bulan. Jadi tak bolehlah kita cakap 24 jam kita ni sama ke dengan Allah jadikan bumi ni dalam 6 kali 24 jam lebih kurang 144 jam. Macam tu je ke? Tak. Ya. Ayyam dalam bahasa Arab daripada perkataan yaum itu maksudnya masa-masa, ya, sela masa, dan masa kita dengan masa yang Allah nyatakan di sini berbeza. Ya, seperti mana juga dinyatakan dalam surah Sajdah, iaitu masa ini relatif di sisi Allah, mungkin dia nilai cara kiraannya lain, di bumi ini lain, dan bila kita sampai ke syurga nanti pun lain juga, ya. Baik, dalam hal ini yudabbirul amr, ya, Allah bersemayam di atas arsy dan kemudian Allah mengatur segala urusan. Ya, banyak perkara yang kita kena uruskan dalam hidup ini, Ustaz, ya, tetapi Allah cakap di kat sini perkataannya al-amr. Al-amr. Jadi maksudnya ini bukan jamak, ini adalah mufrad, singular. Segala urusan yang macam-macam di atas muka bumi ini satu je Allah. Bagi Allah kacang. Masya-Allah. Ya? Kadang kita rasa kita dah yang the best planner. The best planner. Tapi ada lagi sebenarnya. Dan kita rasa macam banyak kerja, Ustaz, ya, nak buat itu, nak buat ini, rakaman, nak pergi ambil anak apa sebagainya. Bagi Allah satu je. Mudah sangat bagi Allah, ialah Allah, kan. Jadi bila kita dapat begitu, Allah kata mestilah minta syafaat itu minta daripada Allah. Pasal orang-orang yang memusyrik, yang syirikkan Allah itu, dia minta orang lain untuk uruskan. Ya, pasal dia kata bahawa ini banyak dosa, jadi saya nak wakilkan pada berhala, wakilkan pada manusia. Allah ingatkan, jangan, ya, jangan, beribadahlah kepada Allah, afala tadhakkarun, ya, hujung daripada ayat yang ketiga. Allah kata, mengapa kamu tidak mengambil peringatan, usahalah sikit cari peringatan, pelajaran daripada perkara ini. Dan ini membawa kita kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu qadama, iaitu yang digunakan pada ayat nombor 2, berulang sebanyak 48 kali, maksudnya mendahului. Bila Allah menyatakan orang beriman ini annalahum qadama sidqin, ya, mereka ni mendahului dalam kebenaran inda rabbihim. Allah iktiraf, tuan-tuan, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada Allah, kita ni mempunyai, kira kalau berlari tu, Ustaz, ya, kita ni macam kat depan. Betul. Kita dah hampir, kita lebih menang daripada orang yang tidak beriman. Dan kita nak menang di mana? Menang di sini hasanah, dan juga paling pasti apabila kita sampai di akhirat, kita lebih awal sampai ke syurga. Dan orang lain yang tidak ada sidqah, kebenaran ini, dia terpana dan akhirnya dihumban ke dalam azab api neraka Allah SWT. Jadi ini pelajaran daripada 3 ayat. Kita akan dalami lagi selepas ini. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Selamat Hari Raya. Mau raya lagi, Ustaz. Tapi walaupun raya-raya juga, Al-Quran jangan lupa. Al-Quran jangan lupa. Mana bersama terus. Kita bersama dengan Al-Quranul Karim, kalamullah, hadiah agung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebulan yang lalu kita bertungkus lumus dengan Al-Quran. Bahkan sebelum itu lagi, dah hampir setahun lebih kita bersama dengan Quran Time. Dan kita masih lagi hari ini, kita terus pengajian kita untuk fasa yang kedua, ataupun sesi yang kedua, juzuk yang ke-11 pula. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ibu-ibu, ayah, mak-mak sekalian, semalam kita dah berkongsi dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi tentang mim sakinah, kan. Jadi Ustaz Fazrul, dalam bacaan Al-Quran ni, kan, kalau kita banyak sekali hukum yang antara yang kita jumpa ialah hukum ni lah, hukum nun mati lah. Nun mati atau tanwin. Jadi saya kira Ustaz, sebelum kita berpindah ke hukum yang lebih
lebih ke depan. Contohnya kalau ikutkan mungkin kita akan bincang tentang mad, hukum mad. Tapi sebelum kita masuk hukum mad ataupun hukum-hukum selepas itu, saya dah berbincang dengan Fadil Ustaz Tirmizi untuk kita sama-sama buat pengukuhan sikit. Mana kita latih tu biar ataupun kita ulang kaji lagi hukum nun mati dan juga tanwin ni. Sebab kadang kita memang kita dah belajar tuan-tuan dan puan, tapi kadang-kadang kita lupalah oftat nama dia. Jadi insya-Allah kita ulang sedikit kembali pengukuhan kita tentang nun sakinah ataupun dan juga tanwin. Jadi kita nak lihat hari ini tuan-tuan dan puan, jom kita sama-sama ikuti. Hari ini kita nak bincang tentang ataupun kita nak ulang kaji tentang izhar. Hukum izhar halqi. Mari kita tengok slide kita. Baik. Hukum izhar, nun sakinah dan tanwin, hukum izhar. Hurufnya ialah ada 6. Huruf izhar ada 6. Auhin, kha'ahu, alif ataupun hamzah, ha. Kemudian kita ada ghain, kita ada ain, kita ada ha dan juga kha. 6 huruf. Cara baca dia, apabila nun sakinah atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada ke-6 huruf izhar ini, maka wajiblah kita baca diizharkan ataupun jelas bacaan kita tanpa dengung. Okey, hukum izhar pula dari segi bahasa apa dia? Nyata dan jelas. Manakala dari segi istilahnya ialah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah pada huruf yang diizharkan. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa gunnah pada huruf yang diizharkan. Nun mati atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tadi, kita kena baca jelas, kita kena baca izhar, kita tak boleh baca dengung. Huruf-huruf dia 6 tadilah auhin kha'ahu. Baik, kalau dalam halaman yang kita baca hari ini, yang kita belajar hari ini, halaman 208 ini, ada 2 contoh yang ingin saya datangkan. Yang pertama, kedua-dua contoh ini berada ataupun terletak di ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yang pertama, nun mati bertemu dengan alif ataupun nun mati bertemu dengan hamzah pada kalimah an. Nun mati bertemu dengan hamzah tu. Jadi kita tak boleh baca dengung. Kan? Minhum an, salah. Kena jelaskan bacaan kita. Diri tu. Itu nun mati ataupun nun matilah bertemu dengan hamzah. Kalau tanwin pula oftat. Okey. Kalau tanwin pula atau baris 2 pula, iaitu kita tengok kat sini contoh kita juga pada ayat yang kedua, kasratain, baris 2 di bawah bertemu dengan huruf ain. Huruf ain, apa kalimah dia? Sidqin ain. Sidqin ain. Tu kan, tanwin bertemu dengan huruf ain, maka kita tak boleh baca dengung kat situ. Sidqin ain, salah. Jelaskan bacaan kita. Sidqin ain. Sidqin ain. Jadi itulah 2 contoh dalam halaman 208 perkongsian kita pada hari ini tentang izhar ataupun izhar halqi dalam bab nun mati ataupun tanwin. Wallahu alam. Selamat mencuba, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi, ibu kongsi ulang kaji kita Ustaz, ya. Kita melihat kepada hukum nun dahulu sebelum masuk kepada mat-mat yang pelbagai, ya. Mat panjang, mat pendek, ya. Ada misai, tak ada misai, semua tu yang kita nak belajar nanti, insya-Allah, ya. Baik, kita ingin melihat seterusnya, ya, kepada surah Yunus sebagai permulaan pada hari ini. Bagaimana yang kita maklum bahawa surah Yunus ini permulaan daripada surah Makiyah, bahagian yang terpanjang, ya. Bahagian yang terpanjang di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan surah Makiyah ini ada pada surah Yunus ini sendiri. Dan kita sudah melihat sebentar tadi 3 ayat, dan kita nak lihat ayat 4, hanya kepadanya kamu semua akan dikembalikan. Cabaran dalam keimanan yang berlaku pada zaman dahulu sampai zaman sekarang ialah ada orang yang meminta perlindungan tetapi perlindungan yang salah, yang batil, ya, iaitu meminta perlindungan daripada berhala, daripada pelbagai tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat yang keempat ni Allah menyatakan ilaihi marji'ukum jami'a, kepadanya, nya itu merujuk pada Allah, satu-satunya semua kamu ini akan dikumpulkan. Wa'dallahi haqqa, dan janji Allah itu adalah benar, dan janji Allah inilah sebagai tujuan. Bila kita berjumpa dengan perkataan al-haq di dalam Al-Quran, kalau kita melihat dalam Al-Quran ini ada banyak perkataan al-haq. Al-haq itu maksudnya adalah
kebenaran satu, tetapi ia adalah tujuan Ustaz ya. Tujuan yang perlu kita hidupkan. Jadi bila kita tahu ada janji Allah, lebih kurang macam ni lah Ustaz ya. Kalau kita ayah selalu bagi pada anak contohnya dia belanja makan. Dah selalu biasa. Betul, ayah janji. Dia kata kalau kamu belajar betul-betul, nanti ayah belikan satu hadiah. Hadiahnya telefon ke, basikal ke. Kalau selama hari ini ayah tak pernah menipu, ya, bila ayah itu cakap pada anak, anak pun kata, "Oh, ini janji ayah ini betul ni." Kan? Saya mesti belajar bersungguh-sungguh. Itu ayah. Apatah lagi kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah tipu pun. Ada hari tak bagi oksigen, kan? Ada hari matahari tunggu-tunggu tak naik-naik matahari. Lupa kan. Kalau begitu memang kita tak boleh percaya. Tetapi tak minta pun Allah bagi. Jadi Allah menyatakan wa'dallahi haqqa, ini sebagai satu tujuan kehidupan kita, bahawa Allah dah janji saya akan kembali pada Allah, saya mesti kena tunaikan tanggungjawab saya, bukannya hanya berhibur di atas muka bumi ini. Innahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduh. Allah yang memulakan penciptaan dan kemudian mengembalikannya pada hari kiamat. Jadi kalau Allah daripada kosong boleh cipta kita, Ustaz ya. Kalau ada orang musyrik Mekah ataupun di Madinah juga ya, dalam zaman sekarang yang kata betul ke ada akhirat kan. Bila dia keliru, ada ke tidak ada, daripada tak ada kepada ada pun Allah boleh buat. Apatah lagi kalau kita ni dah ada, Allah nak bangkitkan, mudah kan? Mudah, kecuali bagi orang yang mengambil ringan pada perkara ini. Jadi Allah kata apa? Liyajziyal ladzina amanu, untuk membalas, memberi ganjaran kepada orang yang beriman, beramal soleh dengan adil. Pasal kadang-kadang dekat dunia ini kita tak dapat semua Ustaz. Ya, tak dapat semua. Ada kadang-kadang kita bagi pinjam duit orang, kita bagi orang duit pinjam 10,000 contohnya. Tiba-tiba hilang. Waktu pinjam tu dia kata saya perlukan, nanti saya bayarlah, kalau Allah menjadi saksi. Memang Allah jadi saksi. Tapi tiba-tiba je dia minum air sasi je Ustaz. Dan lebih menarik lagi, ada kawan saya tu, dia kawan tu berhutang, dia bukan sekadar minum air sasi, dia pergi haji. Dia pergi haji tapi tak bayar hutang kawan itu tadi. Jadi nak ceritanya keadilan di sini mungkin tak nampak sangat, tapi di sana pak haji yang pakai duit hutang tadi itu, yang tak bayar itu, kalau dia tidak bertaubat dan taubat bagi harta sesama manusia ini kembalikan balik pada orangnya, maka Allah kata bil qist, Allah akan adili. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim, iaitu bagi orang yang kufur dia akan dapat minuman hamim. Hamim ni maksudnya panas dan berbau Ustaz. Ya, kalau kita ada air mineral dalam botol tu, kita letak dalam kereta waktu panas tu, letak 15 hari contohnya. Lepas tu kalau kita buka, kalau kita minum pun dia ada bau Ustaz ni kan. Itu bau-bau air mineral. Ini adalah hamim yang berbau panas, wa adzabun alimun bima kanu yakfurun, ya, iaitu azab yang amat sengsara bagi apa yang mereka kufurkan, yang mereka tidak beriman. Jadi mengapa di-highlightkan pasal minum? Pasal orang Arab Ustaz ya, mereka dapat minum air sejuk itu nikmat. Subhanallah ya. Itu sebabnya kalau katakan di negara-negara Arab, ada yang mereka ni wakaf, salah satu wakaf mereka selain daripada wakaf Quran, wakaf tempat air minum tu. Air minum Allah. Kan? Kita boleh ambil air bila-bila tu. Pasal bagi mereka air minum sejuk ini adalah amat nikmat. Kalau kita ni mungkin tak berapa panas kan. Jadi kita mungkin tak berapa dapat hargai sangat ya, kecuali memang kerja kontrak, dapat air satu botol sejuk habis ya dalam masa beberapa minit sahaja. Jadi apakah lagi yang Allah nyatakan bila cakap tentang panas air ada kaitan dengan matahari. Kita nak melihat matahari dalam perkataan dalam ayat 5 dan ayat 6. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Ustaz Fazrul sebut air tadi, teringat saat kat Mekah saat Allah. Kalau dalam saat kita nak menunggu masuk waktu azan kan, kita datang awal kan, kita duduk, akan adalah para jemaah ataupun akan ada jemaah yang akan berdiri, tugas dia apa? Dia ambil air Zam-Zam tu. Kan? Semua dia pergi. Hantar. Kadang kita tengah tersengut-sengut tu, contoh Ustaz, tersengut tu tiba Syekh, ya Syekh, Zam-Zam, minum segar balik. Jadi maksudnya betapa nikmatnya. Jadi tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan nak sebut tu supaya mudah-mudahan dapat sah. Allah rindu sangatlah untuk sampai, mudah-mudahan Allah pemudahkan dan kita semua jaga SOP dan sebagainya, mudah-mudahan kena ambil vaksin Ustaz. Ya. Dah ada vaksin kita ambil tu dah boleh pergi dah insya-Allah taala, dan mudah-mudahan juga Ustaz Allah pemudahkan urusan para jemaah haji kita
yang sedang menunggu saban hari ni, boleh tak aku ni dapat tak terpilih ke tak? Mudah-mudahan Allah SWT permudahkan urusan dan terpilih untuk menunaikan rukun Islam, insya-Allah. Baik, kita nak sambung ayat yang ke-5 dan 6 Ustaz, 2 ayat. Sebelum tu Ustaz, yang atas sekali tu kita baca alif lam ra tu Ustaz. Antara nama dia ialah mad lazim mad lazim harfi mukhaffaf Ustaz. Maknanya kita tak masuk lagi mat tadi. Tapi cuma dia kongsilah sebab kita dah jumpa ni macam mana nak baca ni kan, acana ni nak baca ni alif lam ra. Nama dia mad lazim harfi mukhaffaf, dia ringan saja, dia tak berat macam kalau mim, dia ada berat sebab mim bertemu dengan mim, jadi idgham dekat situ alif lam mim. Tu yang ni dia tak dengung alif lam ra, dia ringan saja, ringan. Jadi itu perkongsian awal lah, kita akan kongsi nanti pada episod yang mat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian, kita sambung 2 ayat lagi, kita cuba dengan murattal Hijaz, insya-Allah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 5 dan 6 ini adalah pencerahan kepada kita. Kalau tadi pada ayat yang keempat Ustaz bercakap tentang hamim, itu adalah air yang amat panas, dan bercakap tentang panas di dunia ini kita boleh kaitkan dengan matahari. Betul. Allah menyatakan huwallazi ja'ala asy-syams diya'a, Allah menjadikan matahari itu ada diya. Diya itu maksudnya adalah cahaya yang panas, berbanding dengan wal qamara nura. Nura juga daripada bulan ada cahaya tetapi ia tidak panas. Seperti mana kita lihat pada waktu malam, tuan-tuan pergi waktu malam ini, tengok matahari, bulan ada cahaya terang tetapi ia tidak panas. Kalau kita belajar sains itu pantulan Ustaz, pantulan daripada cahaya matahari tetapi ia tidak panas. Cuba bayangkanlah kalau katakan bulan panas, apa jadi Ustaz? Memang kita malam tu tak hening lah. Malam tu jadi lain macam Ustaz kan. Dan cuba bayangkan kalau matahari pula nur, dia tak ada cahaya, tak ada panas. Cahaya ada, panas ada, tak ada. Apa jadi? Kesannya kalau tuan-tuan belajar fotosintesis, fotosintesis tak adalah fotosintesis tersebut, pasal cahaya dan haba. Dan lebih daripada itu, kalau kita bercakap tentang kitaran air contohnya, air ini dia menguap itu kerana haba tu, bukan kerana cahaya. Maka kalau tidak, daripada laut itu tidaklah jadi air hujan dan akhirnya kitaran air tidak sampailah kepada gelas ini. Kepada kita untuk mudah untuk kita minum. Jadi Allah menyatakan Allah lah yang menjadikan. Bila Allah menggunakan perkataan ja'ala dalam Al-Quran, maksudnya Allah jadikan dengan ada fungsi. Ada fungsi, iaitu yang pertama diya'a, fungsinya banyak yang kita dah belajar. Lagi tuan-tuan, adik-adik belajar sains, adik-adik akan dapat menghargai betul partikel-partikel daripada cahaya ini dan kemudian apa kesan kepada lulu hawa Ustaz. Jadi bila cakap tentang lulu hawa, ada kaitan dengan batu marmar yang letak dekat rumah. Jadi kalau kita fikir belajar begitu, kita akan nampak rupanya matahari yang Allah jadikan ini bukannya sekadar satu biji matahari itu begitu sahaja. Ada banyak peranan dan semua manfaat itu
adalah untuk kebaikan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya Allah mengatakan manazila lita'lamu adadasidin wal hisab, ya, untuk menentukan tempat-tempat beredarnya itu, menentukan tahun dan juga perhitungan puasa, ya, matahari dan bulan. Dan ini ada kaitan dengan tadi lah Ustaz. Bila cakap tentang umrah, ya, bila kita cakap dengan Syawal, raya, semua ni ada kaitan dengan matahari dan bulan. Ada fungsi. Ada orang yang tengok je bulan, tengok matahari, dia rasa macam alah dah siang okeylah, kan. Makan minum itu namanya makhluk bernama haiwan pun dia menghargai perkara itu. Tetapi bagi kita Allah cakap ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq, iaitu tidaklah Allah jadikan ini kecuali adalah dengan kebenaran, dengan ada tujuan. Kalau itu pun ada tujuan, apatah lagi kita bila dapat semua nikmat ini, kita kena kira apa tujuan saya, apakah tujuan hidup saya pada tahun ini dengan kalender yang Allah telah berikan agar saya boleh ukur masa saya, apa target saya pada bulan ini, pada tahun ini. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun, Allah jelaskan perkara ini untuk kaum yang ingin mengetahui. Ya'lamun itu dalam bentuk fi'il, maksudnya apa? Ini bukan orang yang dah berilmu, tetapi orang yang nak mencari ilmu, dia akan mengambil tujuan hidup. Apa sebenarnya yang Allah ingin daripada saya dengan dah bagi macam-macam yang ada di atas muka bumi ini. Ini orang yang imannya sejahtera Ustaz, ya. Tapi orang yang tak sejahtera, dia nak berhibur, dia pasal mak dia, ayah dia dah kerja, dia main video game sampai 23 jam, 1 jam tidur, okey. Solat entah ke mana. Jadi ini perkara yang dijelaskan pada ayat nombor 5. Ayat nombor 6, kita nak baca sekali lagi pertukaran malam dan siang dan juga tentang kejadian langit dan bumi. Ringkas ayat ini, tapi bila ayat 5 cakap di hujung itu liqaumi ya'lamun, untuk mengetahui, tak cukup itu sahaja. Kita bukan sekadar nak dapat sijil untuk dapat degree master PhD, tetapi ada pedoman ayat 6 di hujung itu. Kita bacakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, kita baca ayat yang ke-6, ya. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ard wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang yattaqun. Yattaqun ini bukan sekadar kaum yang bertakwa, tetapi kaum yang ingin bertakwa. Apa maksud bertakwa? Melindungi diri daripada segala masalah dalam kehidupan. Jadi apabila seseorang itu ada ilmu, liqaumi ya'lamun, ada ayat yang ke-6, dengan kita melihat matahari siang malam, kita melihat kepada kejadian langit dan bumi ini, kita fikir bahawa ya Allah, Engkau jaga semua ini daripada aku bermasalah. Tolong aku ya Allah agar terhindar segala masalah-masalah dalam hidup aku dengan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang berilmu tapi tidak mahu memikirkan bahawa Tuhan penting dalam dia menyelesaikan masalah. Pasal dia rasa bahawa dia yang pandai. Tetapi Allah nyatakan ayat 5 6 ini dua-dua kena ada. Ilmu kena ada dan minta tolong Allah. Ada orang nak minta tolong Allah tapi tidak mahu cari ilmu, pun salah juga. Dua-dua itu sebagai pengajaran yang kita ingin saksikan dalam situasi di atas skrin tuan-tuan sekalian. Iaitu apakah situasinya yang ada? Okey, inilah dialog tentang menerima balasan amalan kita. Okey, sesiapa yang selalu engkar kena azab dan tidak boleh nak imagine, ya, seksanya kalau katakan kita dapat hamim kerana tidak mengambil ilmu dan juga tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, yang pertama, selalu membaca dan memahami wahyu Al-Quran untuk memahami, mendapat hikmah
berdasarkan pada ayat yang pertama. Yang kedua, sentiasa mencari langkah kemenangan dengan berpegang kepada wahyu. Makin membaca al-Quran, Allah janji orang ini mendapat qadama sidqin. Dan yang ketiga, sentiasa usaha mengambil pelajaran daripada kehebatan Allah mencipta alam ini, sehingga kita yakin yang paling boleh menyelesaikan masalah kita adalah Allah. Maka jom kita bertakwa dengan kita berdoa pada hari ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم. Saat ini kami menadah tangan memohon ke hadratmu ya Allah, agar diampunkan dosa kami semua ya Allah, dosa ibu dan ayah kami ya Allah, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan mata hati kami tatkala mana mata zahir kami melihat matahari, tunduk kami kepada kebesaran-Mu ya Allah. Tatkala mana mata kami melihat bulan-Mu ya Allah, tunduk lagi, sujud lagi kami kepada kebesaran-Mu ya Allah. Menambah iman kami ya Allah, bukan menjauhkan lagi kami daripada-Mu ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, kuatkan iman kami ya Allah, suburkan amalan kami, ketakwaan kami kepadamu ya Allah, kurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami ya Allah, agar kami senantiasa berada di landasan-Mu jua ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada hari ini, dan inilah permulaan surah Yunus untuk kita sama-sama memahami tentang tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang pasti Allah menekankan cari ilmu dan juga sentiasa mohon Allah. Makin berilmu makin kita mohon Allah jaga segala urusan, yudabbirul amr yang Allah nyatakan pada ayat 3. Inilah kesedaran dalam tabung gerakan Al-Quran yang kita ingin sebarkan pada sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, di peringkat syarikat, dengan sumbangan tuan-tuan yang sudah pun disebarkan ya dalam pelbagai program. Kita mengharapkan tuan-tuan juga menyambut ya di lokasi negeri masing-masing, agar kita membina generasi berilmu dan bertakwa, bukan sekadar slogan tetapi memahami betul daripada ayat 5 6 sebentar tadi. Kita bertemu pada jam 5, pada jam 10 malam dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas untuk kita terus berilmu dan bertakwa. Kita bersama-sama Ustaz My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.